Dan jika menzalim ia seorang akan dikau sekalipun. Dan jika ni ghayah, sehingga kan kata, walaupun jika menzalimlah seorang tu akan dikau sekalipun, tak boleh kita nak memberi, tak boleh kita nak berdoa kemudaratan ke atas seorang tadi. Tak boleh. Habis tu apa kita nak buat? Kata musannif, maka serah olehmu akan pekerjaan seorang tadi, serahkan tadi tu kepada Allah Ta'ala. Kita serah pada Tuhan lah. Kita serah pada Tuhan. Tu. Yang kedelapannya, keloloh-keloloh dan main-main. Dan tanya sikit. Ya. Kalau kita doa untuk Yahudi tu kemusnahan ni tak boleh tak? Tu kalau di atas kafir ni di atas sama Muslim. Oh, sama Muslim. Sama Muslim tu jadi kita sama Muslim tu haram lah. Kita nak doa walaupun dia menzalimi sekalipun. Lepas tu kita serah pada pekerjaan tu pada Allah Ta'ala. Tapi kalau tengok ayat ni dia umum. Makhluk dia tu. Dia kata makhluk. Tapi kita nampak ayat ni makhluk. Kalau segi ibarat kita tu kata makhluk tu maksudnya kita serahkan pekerjaan tu Tuhan tu pada Allah Ta'ala jugalah. Kalau ikutkan kalau kita Yahudi kan. Jadi kalau kita, tapi kalau adalah hadis Nabi ada sebut kata laknat tu boleh. Laknatullah kita kata laknat Nabi. Tapi kalau kita kata ya Allah itu kau musnahkan kehancuran pada Yahudi. Tu wallahu alam. Tu kena kaji balik, kena tengok balik. Sebab dari sini ni dia kata daripada berdoa di atas seorang daripada makhluk Allah Ta'ala. Dia sebut makhluk tu dia umum. Tu nanti kena tengok balik. Tapi kalau segi ibarat kita tu tak boleh juga kalau ikutkan. Kalau segi nisbah kitab tu dia umum tak boleh juga tu sebenarnya. Tapi tak apa, nanti kita nak tengok balik. Nanti saya betul balik lah. Dan jika menzalim ia akan dikau sekalipun. Habis tu kita serah, maka serah olehmu akan pekerjaan seorang tadi tu kepada Allah Ta'ala. Nanti saya beritahu balik. Yang kedelapannya, keloloh-keloloh dan main-main. Dan olok-olok dengan manusia. Keloloh-keloloh ni bergurau. Keloloh. Orang Petani panggil keloloh. Bahasa Kelantan dulu dia panggil keloloh juga. Bahasa Kelantan sekarang dia panggil gura. Kalau orang Kelantan sekarang panggil gura. Kalau orang Kelantan dulu, kalau macam bapa betul saya, arwah Allah Yarham, dia tak cakap gurau, dia kata keloloh. Keloloh ni apa? Bermain-main. Tapi bermain tu dengan manusia. Dia olok-olok lah, kita kata. Dia buat olok-olok dengan orang. Maka pelihara olehmu akan lidah engkau daripada keloloh tadi, ataupun main-main tadi, ataupun olok-olok dengan manusia tadi. Bila tu jangan main-main tu. Bila suruh pelihara tu? Pada ketika sungguhnya dan main-mainnya. Jadi dia suruh kita jaga lidah kita. Dia suruh kita jaga lidah kita daripada keloloh tadi. Bila tu? Pada ketika sungguhnya. Ini pada ketika sebenarnya. Dan main-mainnya. Sebab apa tu? Sebab apa dia suruh jaga lidah tu? Kerana bahawasanya olok-olok itu menghancur olok itu akan air muka. Maksud kata menghancur ni apa? Maksud kata boleh mengaibkan akan air muka. Hancur menjatuhkan di situ. Kerana bahasanya olok-olok tu menjatuhkan yang seorang tu akan air muka.
Dia kata nak main-main, olok-olok dengan orang tu. Bukan dengan perkara sebenar tu. Kadang-kadang dia boleh jatuh air muka kita. Maruah tu lah. Dan menggugur ia seorang tu akan haibah. Bukan hebat haibah ni apa? Lupa dah Haibah ni bahasa Arab. Apa saya beritahu dulu ada, saya beritahu dah dulu. Haibah. Ingat yang saya dah haibah. Haibah. Rasa hormat. Dan menggugur ia seorang tu akan rasa hormat. Haibah. Bukan hebat. Kitab Rumi tu dia apa? Haibah ke? Itu dia apa kitab Rumi? Hebat. Bukan hebat. Ada kitab Rumi tu dia hebat. Bukan hebat Haibah bahasa Arab. Betul yang pakai Jawi tu. Dia kalau Rumi semata-mata tu. Kitab Jawi zaman dulu mana disebut hebat. Hebat ni masa baru. Bahasa zaman sekarang tak ada sebut. Masa kita sekarang zaman baru panggil hebat. Zaman dulu mana tulis hebat. Ni haibah. Dan menggugur ia seorang tadi daripada rasa hormat. Haibah ni ketakutan boleh juga. Dan menarik ia seorang akan keliaran. Menarik ia akan kebencian. Maksudnya, dia buat begitu tu, makhluk-makhluk tu, buat bagi orang benci pada dia. Itu menarik tu. Membuat orang lain tu benci pada dia. Tu maksud keliaran. Liar tu lah. Keliaran kerana benci. Dan menyakiti ia seorang akan hati-hati orang. Boleh menyakiti hati orang juga. Kalau buat olok-olok dengan orang ni kadang-kadang ada setengah orang tu dia tak dia rasa main, dia tak sakiti. Ada setengah orang tu dia jadi sakit hati juga ada. Habis itu. Itu masalah lidah. Habis dah. Bab lidah. Qala al-musannif rahimahullah. Dan ada pun bermula perut. Al-batnu. Bahasa Arab panggil. Maka pelihara olehmu akan perut itu. Pelihara apa? Daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Yakni makanan yang syubhat. Yang nyata kata bila syubhat ni perkara yang kesamaran. Makanan yang nak kita nyatakan sama ada halal dan tak nyata juga kata haram. Nak kata halal pun tak, nak kata haram tak. Itu dia panggil syubhat. Habis itu. Dan loba olehmu atas menuntutkan yang halal. Dan tuntut olehmu. Loba ni maksudnya tuntut pun boleh. Cari boleh, mencari. Asal loba ni untung. Tapi tengok kitab. Maka loba olehmu dan mencarilah olehmu dan tuntutlah olehmu atas menuntutkan yang halal. Ini menuntutkan perkara yang halal. Ataupun makanan yang halal. Maka apabila engkau dapat akan yang halal tu, maka loba olehmu, tuntut olehmu atas bahawa engkau simpankan daripada halal itu, simpan tu atas barang yang kurang daripada kenyang.
Maksudnya kita makan makanan, barang tu makanan. Kita makan makanan tadi tu, yang ni kurang daripada kenyang. Maksudnya jangan sampai jadi kenyang. Tu. Jangan sampai jadi kenyang. Itu maksud dia. Tu. Habis itu. Sebab apa? Sebab apa boleh kata simpankan daripada yang halal tu di atas barang, di atas makanan yang kurang daripada kenyang. Maksudnya jangan sampai jadi kenyang tu sebab apa? Ilat pada kata simpan. Sebab apa? Kerana bahawasanya kenyang itu mengkerasi ia kenyang itu akan hati. Jadi kenyang tu boleh jadi hati tu jadi kerah. Jadi benak. Kalau terlalu kenyang tu boleh hati tadi kerah. Tu maksud dia. Lepas tu kita makan tu jangan sampai terlalu kenyang sangat. Dia kenyang tu dia macam, cuba tengok kalau orang terlalu kenyang, dia nak belajar dia malas je. Tu sebab tu. Hati jadi kerah, hati macam dia kerah macam mana? Mengkerasiakan hati ni maksudnya nak buat satu perkara, hati nak buat satu perkara tu jadi malas. Jadi kerah hati tu. Nak belajar ke, lepas tu rasa nak tidur, hati dia tak rasa nak rasa kerah dia lembut. Kalau hati lembut ni mudah nak belajar, mudah nak buat kerja. Tapi cuma kalau kita kalau kenyang, nak buat kerja pun jadi malas. Sebab apa? Sebab hati kerah. Tu. Satu. Dan merosak ia kenyang tadi tu akan zihin. Ini akan akal fikiran. Dia rosak macam mana? Boleh membinasakan akal fikiran. Kita nak fikir tak boleh. Bila belajar tu, bila kita belajar tu, kita nak fikir tu, dengan akal kita tu, kadang-kadang kita letih nak fikir. Kita malas nak fikir. Jadi rosak. Dengan sebab kenyang. Jadi malas. Nak belajar pun tak semangat. Otak kita pun tak boleh berfikir. Tiba-tiba kita makan banyak tolong kenyang, tiba, okey, sehari Tok Guru nak baca kitab Faraid. Letih lah tu, malah nak fikir dah. Silsilah tak mau join. Contoh. Sebab dia menggunakan akal fikiran. Sebab tu dia kata boleh merosakkan akal zihin. Akal fikiran. Dan membinasa ia kenyang akan peringatan. Peringatannya akan ingatan. Tengok kalau orang makan banyak, dia tak ingat, dia kurang ingat. Dia ngapal satu-satu tu terlupa. Kalau nak ulang balik tu lupa Allah, lupa aku. Sebab makan banyak. Otak tu, kita punya otak tu jadi bendap. Tak boleh kita nak fikir banyak. Sebab apa? Sebab kita makan banyak, letih. Dia makan banyak, dia letih. Dia kena ingat. Bukan kata kita makan banyak, terasa relax tak. Kita rasa letih. Bila letih, akal kita tak berjalan. Akal fikiran kita tu tak boleh nak fikir banyak. Nampak? Tengok lagi. Dan memberat ia kenyang tu akan anggota-anggota. Memberat apa? Daripada berbuat ibadat. Buat ibadat semalah. Atau bulan puasa tak digalak kita makan banyak. Bila kita makan banyak tu, nak sembahyang 20 tu malah.
Ha, Lepas tu kalau bulan puasa tu saya lebih suka makan kat rumah tu makan apa? Dia makan kurang sikit. Kalau makan kat luar tu kita tengok jugalah. Kalau makan banyak tu memang mata jadi kabur je. Dia ngantuk. Nak buat ibadah tu jadi berat. Anggota tu berat. Malah. Rasa nak tidur. Masa dia lah tu. Sebab kenyang. Habis. Dan mencari ilmu. Cari ilmu lagi lah. Bila dah makan kenyang nak cari ilmu. Susah lah. Dulu waktu saya mengaji dulu lah. Di pondok. Bila dah makan tu, dah kenyang tu. Dah sedawa elok. Kawan pergi ajak pergi ngaji tempat lain. Rasa malas lah tu. Dia akan kata apa? Pergi lah, kau pergi dulu lah. Dia kata kau pergi dulu lah. Kau rasa tak larat ni. Tak larat lah makan banyak. Dia begitu dah bahasa dia dah. Lepas tu kalau kita belajar dalam keadaan kita lapar tu, dalam keadaan kita susah tu, kita mudah ingat. Dia cepat ingat. Habis itu. Dan mengikut ia akan keinginan hawa nafsu. Tengok. Dan mengikutlah dah. Mengkuat. Dan mengkuat ia. Ia dengan sebab kenyang tadi tu akan keinginan hawa nafsu. Dia dah nafsu banyak kuat lah. Nak benda ni dah kenyang macam-macam. Tapi bukan nafsu nak suruh mencari ilmu tu, tidak. Nafsu tu berkendak pada kesedapan. Nak relax, dah kenyang. Nak baring, nak relax. Dia tak ada suruh pergi berjalan, tak ada. Jadi kita mengikut keinginan hawa nafsu kita. Dan menolong ia kenyang tadi tu akan tentera-tentera syaitan. Apa tentera syaitan? Iaitu kena kepada perkara yang haram. Tulis itu. Iaitu membawa kepada perkara yang haram. Tulis itu. Itu maksud kata menolong ia akan tentera-tentera syaitan. Yang ni menolong ia kenyang tadi tu kepada membawa kepada perkara-perkara yang haram. Itu maksud tentera syaitan tu. Habis. Dan bermula berkenyang-kenyang daripada harta yang halal itu. Bukan kita kira harta yang haram, harta yang halal kira. Kita duit banyak. Kita kata kita ni jenis duit banyak. Tapi kata ustaz, saya punya harta halal, takkan saya tak boleh enjoy. Ni tengok ni. Bermula berkenyang-kenyang. Maksudnya berkenyang-kenyang, bersedap-sedapan. Maksud berkenyang-kenyang, bersedap-sedapan. Daripada harta yang halal itu. Walaupun kita, bukan kata kita cerita harta yang haram ni, harta yang halal. Duit kita sendiri, kita kerja. Tak boleh ke saya nak joli, Ustaz? Tengok ni. Tasawuf dia ajar kita. Bermula berkenyang-kenyang, bersedap-sedapan daripada harta yang halal itu ialah khabar. Permulaan sekalian kejahatan-kejahatan. Allah Akbar. Itu permulaan sebenarnya. Permulaan sekalian perkara-perkara kejahatan. Kita maklum kalau harta haram tu kita maklum dah ni harta halal ni. Tapi kita bersedap-sedap. Bersedap-sedap kalau kata saya Ustaz bersedap dengan duit saya Ustaz. Apa dia? Bersedap-sedap saya sedekah pada orang ni, sedekah pada orang susah. Saya infak pada orang ni, saya infak kat masjid, saya infak dekat pondok. Tak apa tu. Itu kemahuan bersedap keinginan tu tak apa. Jadi keinginan tu yang dikatakan keinginan hawa, dikatakan harta yang halal tu bersedap-sedap dengan perkara dunia tu. Itu ialah permulaan sekalian kejahatan-kejahatan. Lepas tu dia buat soalan. Maka macam mana pula daripada harta yang haram? Harta yang haram tu semetelah lagi lah, lebih-lebih lagi lah. Kalau benda yang haram tu, lagi teruk lagi lah.
lagi dahsyat lagi daripada harta yang halal tu. Sedangkan harta yang halal tu pun dia masuk daripada permulaan sekalian kejahatan. Kalau benda haram, harta yang haram, lebih lagi lah. Sampai habis rasanya. Tu. Habis itu. Tu pertanyaannya. Maka macam mana pula daripada harta yang haram? Dia kata. Habis. Dan bermula mencarikan harta yang halal itu ialah fardu atas tiap-tiap Muslim. Kita nak cari harta yang halal tu memang fardu. Itu wajib. Kita nak cari nafkah. Nak bagi keluarga kita, anak isteri kita, ibu kita, sebagainya. Itu wajib. Dia kata fardu. Bermula mencarikan harta yang halal. Itu kena cari. Harta halal. Hak kata harta halal yang tak boleh tu, kita bersedap-sedapan dengan dia tu. Tu. Dengan benda dunia. Tu yang dikatakan permulaan kejahatan tu. Dia kata, bermula mencarikan harta yang halal itu, fardu atas tiap-tiap Muslim. Itu fardu. Itu fardu. Di atas tiap-tiap Muslim. Tu. Baik. Dan bermula ibadat dan ilmu. Bermula ibadat dan ilmu serta makan akannya haram itu. Bandingan dia lagu mana? Seperti apa tu? Perbinaan, kan? Bukan perbinaan tu. Betul ke? Macam tidak? Rumi perbinaan. Betul lah. Perbinaan. Bandingan dia seperti perbinaan di atas tahi kering. Dia gini Kenapa dia buat bandingan gitu? Dia ibadat ilmu. Kita buat ibadat. Cantik dah. Kita kita menuntut ilmu. Tapi kita na'udzubillahik, tiba-tiba makan akan perkara yang haram. Diibaratkan seperti perbinaan di atas tahi kering. Tengok dia tengok tahi Tahi tu kalau dia basah tu dia najis. Dia najis. Tapi tahi kering macam mana? Kita katalah tahi kering ni, kita kata tahi cicak. Kalau kering sama kering ni tak batal. Tapi tak sedap mana tu. Kalau tahi kering. Kita pijak. Kalau pijak tahi basah tu confirm dah. Ibarat dia macam tu lah. Dia kata, buat ibadat. Nampak ibadat sungguh. Bagus. Lepas tu menuntut ilmu. Tapi makan perkara yang haram. Itu bandingan seperti dia kata, kita buat pembinaan, satu benda kita buat pembinaan di atas tahi kering. Dia kata, tak ada apa, tapi dia tak sedap mana. Kalau kita buat pembinaan dengan tahi kering ni, ibaratnya kalau kita pijak tahi cicak yang kering macam mana. Walaupun kita kata, asalnya kering. Tapi kering pun mesti nak kena buang. Tu dia buat bandingan gitu. Jadi maksudnya nak cerita tak apa nak elok lah. Tak elok dah lah. Walaupun kita ada ibadat, kita cari ilmu. Tapi makan perkara yang haram tu, tu tak boleh. Dan ada pun bermula zakar dan faraj. Dan ada pun bermula zakar dan faraj. Maka pelihara olehmu akan zakar dan faraj. Pelihara apa? Daripada tiap-tiap barang yang mengharam oleh Allah Ta'ala akan barang tadi. Akan perkara tadi. Kena jaga. Dan jadi olehmu seperti barang yang berfirman oleh Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghairu malumin. Ghairu ke ghairu? Ya Farida. فإنهم غير ملومين. Aw ma malakat aymanuhum فإنهم fa فإنهم غير Oh, ملومين. bukan aymanuhum kan? Kan? Aymanuhum. Inna Asal lain. Tak sama kan? Rumi macam tu. Dia rasa surah Al-Mu'minun ni. Kena ke tak? Fa'innahu ghairu malumin. Wa ma malakat aymanu ghairu malumin. Siapa ingat Al-Quran? Fa'innahu Kena ke tak? Kak ini ingat tak? Surah Al-Mu'minun tak silap. Tapi tak sama dengan jawi saya. Aw ma malakat aymanuhum fa'innahu ghairu malumin. Tengok terjemah dia. Melainkan atas isteri-isteri mereka itu. Aw ma malakat atau barang milik atau oleh tangan kanan-kanan mereka itu. Maka bahawasanya. Betul. Kalau sebut maka bahawasanya kena. Fa'innahum aw ma malakat aymanuhum fa'innahu ghairu malumin. Betul? Maksud itu dah asal. Kita jawi asal silap. Dan segi terjemah tu dia ada maka tu. Kena dah. Tak Rumi tu kena. Baik. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Artinya wallahu alam. Jadi diserah pada Tuhan. Dan orang-orang yang adalah mereka itu memeliharakan akan faras-faras mereka itu. Ustaz, tolong baca balik Quran tu perlahan Ustaz. Tolong baca balik Quran tu perlahan-lahan. Saya nak tanda baris dia. Saya tak boleh Jawi. Cik Jawi pun tak berapa clear sangat. Walladzin, saya tak ada baris juga tapi saya kira dengan nahu tu. Walladzina hum li furujihim hafizun. Cuba tengok surah. Dia tu suratul Mu'minun, betul tak? Ajar Faridah, kitab Rumi. Betul Ustaz. Atau lepas tu saya baca saya untuk ingat tu. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6. Ayat 5-6. Tengok surah. Kat ini. Walladzina hum li furujihim. Okey. Dan bermula mereka, kalau saya terjemah ni, dan bermula mereka itu hafizun, memelihara mereka itu li furujihim. Dia kalau tu li furujihim tu takluk pada hafizun. Kalau nak i'rab Quran payah sikit. Tapi boleh lah. Wallazi tu mubtada, hafiz tu khabar. Hum tu mubtada yang kedua. Dia gini. Wallazina tu mubtada. Mubtada pertama. Hum tu mubtada yang kedua. Hafizuna tu khabar bagi hum. Jumlah hum dengan hafiz tu, jumlah tu jadi khabar pada wallazina. Di furujnya takluk belakang pada kata hafizun. Payah. Nak i'rab Quran. Tak apalah. Tengok. Dan bermula orang-orang yang adalah mereka itu siapa? Orang mukmin ni kena tengok tafsir Quran takut salah terjemah. Hum tu siapa dia? Kena tengok balik siapa dia. Memelihara akan faras-faras mereka itu. Melainkan atas isteri-isteri mereka itu.
atau barang yang memilih oleh tangan kanan mereka itu, maka bahawasanya mereka itu ketiadaan dicercakan. Ni kena tengok tafsir balik. Alright. Ni tengok tafsir sebab jadi dia sebut faraj tu dia umum. Tapi nampak di sini ni faraj mereka tu malaikat atas isteri-isteri mereka itu. Itu tak apa dibolehkan. Selain pada isteri-isteri itu tak boleh. Saya ada beberapa soalan lah yang Dia apa ni? saya secara personal. Tolong tutup. Saya bacakan soalan dan Tutup je. dan menjawab secara personal lah. Secara personal lah, secara terbuka kepada kita sendiri, insyaAllah. Okay, yang pertama Tolong soalan tutup. kewujudan sista. Siap. Okay, sista ini disebandingkan dengan pada. Okay, itu dua soalan lah. Saya teruskan kepada Tolong panel tutup. Banyak kali dah. jawab soalan ni. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang tanya soalan. Malaikat. Siap. Of course, kalau kita Saya ni tolong tutup. Terima kasih. Tutup mic. Tutup mic. tanya adalah sistem itu diwujudkan untuk jadi agent. A ni siapa A? Baik. Mungkin dengar rekod lain kot. Tak apa. Dan tiada sampai engkau kepada memeliharakan faraj. Dan tiada sampai engkau kepada memeliharakan faraj. Ini tak sampailah kamu itu kepada memeliharakan faraj. Melainkan, kita nak jaga faraj tu jaga dah. Melainkan dengan memeliharakan mata daripada pandang-pandang. Kena jaga mata lah. Jaga pandangan, bukan jaga mata. Memeliharakan mata tu daripada pandangan-pandangan. Tu maksud dia. Dan memeliharakan hati daripada berfikir-fikir. Akan jaga hati juga. Daripada berfikir-fikir pada perkara yang tak elok. Dan memeliharakan perut daripada syubhah-syubhah. Ini pun kena jaga juga ni. Dia kalau makan perkara-perkara syubhah ni pun jadi nafsu pun jadi tak elok juga. Jadi takut jadi membawa pada perkara-perkara berzina dan sebagainya. Dan dah berkenyang-kenyang. Kenyang-kenyang pun sama juga. Sebab apa? Pandai-pandai. Kerana bahawasanya sekalian itu yang amat menggerakkan keinginan hawa nafsu. Dan jadi tempat tanamnya. Jadi tempat tanam ni jadi tempat tempat asal dia tu. Tempat tanam tu. Jadi tempat asal dia untuk nak buat satu perkara tu dengan sebab apa? Syubhat tadi, dia memikir perkara yang tak elok tadi. Lepas tu dia suruh jaga tu. Jaga perut daripada syubhat, kenyang. Jangan sampai kenyang. Sebab kalau ada syubhat kenyang tu, dia kata membawa sekalian tu kepada menggerak-gerakkan keinginan hawa nafsu. Jadi kadang-kadang orang kenyang ni benda tak elok. Dan jadi tempat tanamnya. Jadi tempat tu sebagai tempat asal dia. Apa tempat asal? Maksudnya, mana pun kalau apa-apa dia buat tu mesti dia kena kenyang dulu. Dia dah biasa. Dia dah biasa tu. Dia dah jadi keinginan bila dah kenyang tu. Dia nak buat apa? Nak joli, contoh. Habis. Itu pada masalah faraj. Wajib kita menjaga faraj. Nanti tersambung lagi lah. Minggu depan. Saya tak sedap mana hidung. Nanti tersambung lagi. Dan ada pun bermula 2 tangan. Ini tangan pula. Nanti nak bahas tangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi
وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Saya keluar dulu kan. Assalamualaikum.